Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Apa khabar? Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk mata pelajaran amalan lazim tahun 4. Baik, minggu ini kita menyambung pelajaran tajuk pelajaran 3 solat sunat dan sujud. Okey, untuk bahagian ni kita akan belajar tentang solat sunat tahajud, solat sunat duha dan solat sunat rawatib dan juga jenis sujud seperti sujud tilawah dan sujud sejadah. Okey. Baik, sebenarnya solat sunat tahajud kita dah belajar pada minggu lalu semasa kita GM, dan saya nak sharekan slide yang saya telah siapkan pada minggu lepas dan saya masukkan suara supaya mereka yang tak dapat mengikuti GM saya pada minggu lepas dapat sama-sama belajar tentang dan yang lain tu akan mengulang kaji tajuk ini ya. Baik, kita mulakan dengan dalil atau firman Allah Ta'ala dalam suratul Isra ayat 79 berkaitan dengan amalan solat tahajud ini daripada surah Al-Isra yang bermaksud, dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai satu ibadat tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Baik, waktu afdal solat sunat tahajud ini ialah selepas bangun dari tidur. Maknanya kalau kita nak solat tahajud, kita kena tidur dulu pada waktu malam. Okey, selepas kita bangun dari tidur itu, kita solat, barulah solat itu dikira sebagai solat tahajud. Bukannya kita tak tidur malam. Lepas isyak kita tunggu tak tidur-tidur. Itu sebenarnya boleh tapi tak afdal. Afdalnya kita tidur dahulu dan kita bangun untuk solat tahajud. Baik, waktu solat sunat tahajud ialah 2/3 malam akhir. Okey, malam kita ni kita bagikan kepada 3. Mungkin bermula daripada pukul 10 sehingga pukul 6 pagi atau sebelum subuh 5.30 gitu. Jadi bila dibagikan 3/3 malam, ada kemungkinan 2/3 kita itu ialah jam 2. Ada juga 2/3 malam kita tengok tidur pukul berapa. Ada yang kemungkinan waktu tahajudnya pukul 3 pagi. Dan ada yang waktu pukul 4 pagi. Jadi sebenarnya waktu solat tahajud ni asalkan sebelum solat subuh. Tapi afdalnya ialah 2/3 malam kita. Seterusnya ialah hukum solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud hukumnya sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut. Sehingga kan ada firman Allah Ta'ala yang mengatakan solat sunat tahajud ini. Cuma dia tak diwajibkan. Dia seakan-akan nak wajib sebab dah ada dalam firman Allah Ta'ala. Tapi hanya sunat saja sebab susah. Kalau misalnya kata orang tu kata dia penat bekerja satu hari, malam dia tak sadar sampai subuh aja. Jadi kalau dia tak solat sunat tahajud ni, kalau jadi wajib, berdosa dia sepanjang malam. Jadi ini hikmahnya Allah Ta'ala bagi kepada orang yang boleh bangun saja sebagai untuk menunaikan solat sunat tahajud. Sebab itu hukumnya sunat yang sangat dituntut, sunat muakkadah. Okey, tata cara solat sunat tahajud ini dia tak ada had rakaat. Solat sunat biasanya memang 2 rakaat dan dia tak ada had rakaat. Maksudnya awak boleh buat 2 kali 2, 4 rakaat. Awak boleh 2 kali 3, 6 rakaat. 2 kali 4, 8 rakaat. Dan sukatilah. Walau 100 pun awak nak buat boleh. Ikut kemampuan awak. Biasanya orang buat 2 rakaat sahaja. Minimanya 2 rakaat. Tak boleh 1 rakaat. Jadi terpulang pada kamu. Kalau nak berulang-ulang solat sunat tahajud satu malam sehingga 10 pun tak apa. Okey, kemudian solat sunat tahajud ini dikerjakan seorang diri. Seorang diri, dan bacaan untuk solat sunat tahajud ni mudah, simple aja. Yang paling simple ialah rakaat pertama suratul Fatihah dan suratul Kafirun. Rakaat kedua ialah suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tu yang paling mudah dan simple.
Seterusnya ialah tujuan kita solat sunat tahajud. Okey, sebenarnya dalam kitab kamu tu tak ada, saya buat research sikitlah untuk kita sama-sama tengok kenapa kita kena solat tahajud. Apa tujuan kita? Tujuan solat tahajud ialah mendekatkan hamba dengan penciptanya. Yang kedua, sebagai tanda kesyukuran atas nikmat kurniaan Allah. Yang ketiga, menguatkan jiwa dan ketakwaan pada Allah. Kerana solat sunat tahajud ni orang yang buat ni orang terpilih aja. Sebab dia rasa dia perlu solat tahajud sebab dia nak dekat dengan Allah Ta'ala. Dia rasa syukur, dia nak kuatkan jiwanya. Jadi siapa yang nak benda ini, dia akan buat solat sunat tahajud. Seterusnya, fadilat atau kelebihan solat sunat tahajud. Yang pertama, mendapat kemuliaan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, meningkatkan martabat seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, dipermudahkan menerima ilmu pengetahuan. Yang keempat, ilmu yang diperolehi berkat dan bermanfaat. Yang kelima, dikurniakan rezeki yang berpanjangan. Yang keenam, dilimpahi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Okay, sebenarnya ada banyak lagi fadilat solat sunat tahajud ini. Tapi ini yang dapat saya kumpulkan, iaitu berkaitan dengan diri kita, kemudian berkaitan dengan ilmu yang kita nak, dan yang ketiga berkaitan dengan rezeki. Okay, sebenarnya solat sunat tahajud ni macam-macam hajat kita boleh buat dalam sujud akhir kita nanti kita doalah pada Allah Ta'ala apa yang kita nak. Dalam satu hadis mengatakan bahawa solat sunat tahajud ni bila kita doa ibarat macam kita memanah pada sasaran, pasti akan Allah makbulkan suatu hari nanti apa juga hajat kita. Mengambil sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, kerjakanlah solat sunat tahajud kerana ia adalah kebiasaan orang solihin sebelum kamu. Juga satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu, juga sebagai penebus segala amalan buruk, pencegah diri dari perbuatan dosa dan dapat menghalang penyakit. Okay? Rasulullah SAW dan juga para sahabat tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud ini sehingga akhir hayat mereka. Sebab mereka menjadikan amalan yang wajib pada mereka, sedangkan benda tu perkara sunat sahaja. Oleh itu anak-anak, jom kita berazam untuk solat tahajud setiap malam. Jangan kata awak kata, alah saya budak lagi, kecil lagi, tak payahlah solat sunat. Sebab benda yang perkara yang elok ini, yang baik ni kita buat daripada awal. Kalau fikir, alah nantilah dah tua-tua, dah malas, dah tak ada kerja, dah pencen, barulah solat sunat tahajud. Ini adalah satu tanggapan yang salah. Biarlah kita buat daripada awal. Macam-macam hajat kita nak minta dengan Allah. Apa salahnya kita bermula daripada usia yang muda. Sebab nanti lama-lama dah jadi kebiasaan, dah biasa solat sunat tahajud, sampai tua kita akan jadikan amalan kekal kita. Baik anak-anak, sekian saja pelajaran ulangan kita untuk tajuk solat sunat tahajud. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan beralih kepada solat sunat yang kedua, iaitu solat sunat duha. Moga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.